Adakah anda tahu apa itu sindrom Down? Sindrom Down adalah penyakit keturunan yang berlaku akibat dari kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. 3 salinan kromosom 21, kebiasaannya hanya 2 salinan. Penyakit ini juga dikenali sebagai trisomi 21. Kanak-kanak yang lahir dari penyakit sindrom Down ini mempunyai masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengannya. Kadar kekerapan kejadian keseluruhannya ialah 1 pada setiap 800 kelahiran. Ujian ini juga boleh dilakukan semasa kehamilan melalui ujian darah, pemeriksaan ultrasound atau analisis secara mentuban amniotic fluid. Antara ciri-ciri fizikal bagi penyakit sindrom Down ini ialah seperti tubuh yang pendek, kepala bersaiz kecil, raut wajah yang rata dengan kedudukan mata sedikit ke atas, lidah terjelir, satu garis lurus di tapak tangan, tangan yang besar, jari tangan yang pendek dan jurang yang besar di antara ibu jari dengan jari kedua kaki, pertumbuhan yang lambat dan kecacatan mental yang ringan. Rawatan fisioterapi. Fisioterapi memainkan peranan utama untuk membantu kanak-kanak sindrom Down. Pelan intervensi untuk setiap kanak-kanak ini adalah berbeza mengikut keperluan fizikal, intelektual individu, kekuatan dan kelemahan individu. Matlamat utama fisioterapi adalah untuk membolehkan seseorang individu sindrom Down mencapai perkembangan maksimum supaya mereka boleh berdikari dan meningkatkan kualiti kehidupan. Fisioterapi akan menggalakkan tummy time. Tummy time bermaksud meletakkan bayi di posisi meniarap. Bayi adalah masa yang paling sesuai untuk mula menggalakkan pergerakan dan kemahiran motor. Kemahiran ini membantu dalam interaksi antara anak dan persekitarannya di mana kemahiran ini akan meningkatkan kemahiran kognitif, bahasa, kemahiran sosial dan kemahiran menjaga diri. Intervensi yang dilakukan dalam fisioterapi termasuk aktiviti dan senaman akan membantu dalam membina kemahiran motor, kekuatan otot, menambah posisi tubuh dan keseimbangan. Antara aktiviti menguatkan otot adalah aktiviti memanjat, berenang dan merangkak komando. Perkembangan fizikal dan kemahiran motor sangat penting kerana ia akan menjadi asas untuk pembinaan kemahiran motor yang memerlukan kawalan pergerakan yang lebih teliti. Terapi cara kerja membantu kanak-kanak sindrom Down untuk menjalani dan melakukan aktiviti harian seperti kanak-kanak lain dan juga membantu dalam meningkatkan kualiti kehidupan kanak-kanak sindrom Down. Kemahiran yang difokuskan dalam terapi cara kerja ialah kemahiran melakukan aktiviti kehidupan harian. Ahli terapi cara kerja akan mengenal pasti komponen ketidakupayaan kanak-kanak sindrom Down dan memberi sesi terapi serta penerangan mengenai peralatan, teknik atau strategi bagi membantu kanak-kanak tersebut. Sebagai contohnya, memakai pakaian, membersihkan diri seperti mandi dan cuci tangan serta banyak lagi. Ini bagi memudahkan aktiviti harian kanak-kanak tersebut dan membantu mereka untuk berdikari sendiri serta mengurangkan sikap kebergantungan yang tinggi terhadap orang lain. Selain itu, terapi ini memfokuskan kemahiran motor halus seperti membuka dan menutup barang, menyusun dan membina blok mainan serta lain-lain lagi. Seterusnya, terapi ini memfokuskan kanak-kanak terhadap aktiviti yang lebih kepada perhatian dan tumpuan. Contohnya, melakukan aktiviti fizikal seperti berlari dan memanjat. Seterusnya, faktor terjadinya sindrom Down ialah umur ibu semasa mengandung. Usia ibu semasa hamil bukanlah penyebab sindrom Down, tetapi ia adalah salah satu faktor risiko. Sindrom Down boleh berlaku pada mana-mana umur semasa ibu hamil. Akan tetapi, peluang terjadinya sindrom Down akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Risiko mengandung bayi yang mempunyai masalah genetik termasuk sindrom Down dipercayai meningkat apabila wanita mencapai umur 35 tahun atau lebih ketika hamil. Hal ini kerana sel telur wanita yang lebih tua berisiko lebih besar untuk mengalami pembahagian kromosom yang tidak tepat. Faktor-faktor Down syndrome. Down syndrome dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya faktor genetik, faktor radiasi, faktor virus, faktor umur ibu dan ayah. Sebahagian besar penelitian bahawa sekitar 30% ibu yang melahirkan anak dengan Down syndrome pernah mengalami radiasi sebelum terjadi konsepsi. Virus mengakibatkan rekombinasi genetik yang membuat DNA manusia dikendalikan oleh virus. Risiko untuk mendapatkan bayi dengan Down syndrome meningkat dengan bertambahnya usia ibu semasa hamil. Seterusnya adalah jenis-jenis Down syndrome yang terdapat. Antaranya ialah trisomi 21, mosaikisme dan translokasi. Yang pertama, trisomi 20.
Trisomy 21 merupakan kelainan kromosom yang dimiliki oleh sebahagian besar anak Down syndrome. Pada jenis Down syndrome trisomy 21, setiap sel tubuh anak memiliki 47 kromosom, sedangkan secara normal, setiap kromosom memiliki pasangan masing-masing, iaitu 23 pasang kromosom. Akan tetapi, pada kondisi trisomi terjadi kelebihan satu kromosom sehingga sel memiliki 47 kromosom. Seterusnya, mozaitisme. Mozaitisme hanya sebahagian sel sahaja yang memiliki 47 kromosom, sementara sebahagian sel lain memiliki 46 kromosom. Namun, Down syndrome type ini jarang terjadi. Hanya 3 dari 100 penyandang Down syndrome yang termasuk ke dalam type ini. Akhir sekali, translokasi. Pada type ini, jumlah kromosom pada sel tetap 46 kromosom, tetapi ada bahagian dari satu kromosom yang terpisah dan kemudian menempel pada kromosom lain. Type ini juga jarang terjadi. Hanya terdapat 5 dari 100 orang dengan Down syndrome yang mengalaminya. Seterusnya, antara bantuan lain yang diberikan kepada kanak-kanak Down syndrome ini adalah dengan penubuhan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska OKU. Selaras dengan pengumuman bajet tahun 2013, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan projek perintis Taska OKU untuk 6 kategori utama iaitu sindrom Down, autism, masalah penglihatan, pendengaran dan juga fizikal serta masalah pembelajaran. Objektif penubuhan taska ini adalah untuk membantu ibu bapa kanak-kanak ini mendapat perkhidmatan yang sesuai dengan ketidakupayaan mereka dan dalam masa yang sama keperluan pendidikan dan perkembangan awal mereka dapat dipenuhi. Penubuhan taska ini juga adalah untuk membantu mengurangkan beban penjaga yang berpendapatan rendah mendapat pengasuh yang sempurna dan berkualiti. Harapkan penubuhan taska OKU ini dapat memastikan golongan ini diberi ruang dalam pendidikan dan juga mendapat hak kesaksamaan dan peluang yang sama seperti kanak-kanak yang lain. Antara bantuan yang diterima oleh golongan orang kurang upaya OKU adalah bantuan kewangan. Bantuan kewangan ini dikenali sebagai Allowance Pekerja Cacat EPC. Tujuan bantuan ini diwujudkan adalah sebagai penyelenggaraan pendapatan atau turut dikenali sebagai income maintenance untuk memenuhi keperluan asas kehidupan orang kurang upaya. Ianya turut diberi sebagai insentif untuk menggalakkan orang kurang upaya untuk bekerja, hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif dan untuk meningkatkan taraf hidup orang kurang upaya di dalam masyarakat. Kelayakan bagi mendapatkan bantuan ini adalah golongan ini perlu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang kurang upaya, bekerja sendiri atau dengan majikan, pendapatan bulanan pemohon di bawah RM1,200 sebulan tidak termasuk pendapatan keluarga, berumur 16 tahun ke atas dan tidak tinggal di institusi yang telah disediakan kemudahan tempat tinggal, makan minum dan pakaian percuma. Kadar bagi bantuan ini adalah sebanyak RM350. Sebagai kesimpulannya, sindrom Down merupakan satu keadaan kesukaran kanak-kanak untuk menjalani kehidupan seperti kanak-kanak normal. Tetapi tidak bermakna mereka terpinggir daripada masyarakat kerana pelbagai bentuk pendidikan telah dirangka untuk membantu mereka menjalani kehidupan biasa. Diharapkan semoga kemudahan dan pusat-pusat pendidikan pula hendaklah diperkasa dan diperkaya demi menjamin masa depan mereka yang lebih cerah. Sekian, terima kasih.